Assalamualaikum, nama saya Nofitra binti Muhammad Alif Taufik. Nombor Kametrik 19DRT 19F1009. Untuk pembentangan kali ini, kumpulan kami memilih soalan yang kedua, iaitu menerangkan langkah yang kedua dan langkah yang ketiga dalam rancangan pemasaran. Rancangan pemasaran harus dikembangkan dengan input dan bantuan anggota jabatan terpenting Jabatan Pemasaran. Proses perbincangan dan pemikiran yang diperlukan untuk menghasilkan rancangan adalah merangsang dan sangat membantu dalam pembinaan pasukan. Dengan ini, saya akan menerangkan tentang corporate connection. Okey, dalam corporate connection ni, dia ada beberapa hubungan dengan rancangan yang lain. Okey, yang pertama adalah corporate goal. Okey. So, dalam corporate goal ni, kita perlu menentukan objektif pertumbuhan syarikat, iaitu arah, tahap atau kadar pertumbuhan syarikat kita. Dengan ini, dia dapat menonjolkan corak, pergerakan perniagaan dan matlamat mengenai kepentingan strategik dalam unit perniagaan yang berbeza, baris produk dan kumpulan pelanggan. Ia akan mentakdirkan bagaimana syarikat kita kekal mapan dalam jangka masa yang panjang. Yang kedua adalah vertical and horizon integration. Integrasi menegak ialah susunan di mana rantaian bekalan sebuah syarikat dimiliki oleh syarikat tersebut. Ia menjamin bekalan yang diperlukan oleh syarikat produk dan pasaran yang diperlukan untuk menjual produk tersebut. Integrasi mendata. Integrasi mendata ialah proses syarikat meningkatkan pengeluaran barang atau perkhidmatan di bahagian yang sama dengan rantaian bekalan. Ini boleh membawa kepada monopoli jika syarikat menangkap sebahagian besar pasaran untuk produk atau perkhidmatan itu. Yang ketiga adalah bahagian pasaran yang diingini. Bahagian pasaran ialah peratus jumlah pasaran atau segmen pasaran sedia ada yang sedang dibeli atau diberi perkhidmatan oleh sesebuah syarikat. Secara amnya adalah perlu untuk mengerjakan penyelidikan pasaran untuk menganggarkan jumlah saiz pasaran dan bahagian pasaran sesebuah syarikat. Okey, yang keempat adalah pakatan strategi. Pakatan strategi adalah satu kerjasama atau pergabungan antara satu atau lebih syarikat dalam pasaran. Tujuannya adalah untuk mengembangkan syarikat secara cepat dan cekap untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Yang terakhir adalah keluasan dan kedalaman barisan produk. Keluasan produk adalah bilangan lini produk, sementara kedalaman produk adalah variasi dalam setiap baris. Kedua-dua unsur ini dia akan bergabung untuk membentuk pelbagai produk atau campuran produk. Okey, yang kelima adalah kedudukan syarikat ataupun barisan produk. Okey, strategi pemposisian merupakan kombinasi strategi-strategi program pemasaran campuran yang digunakan untuk memamparkan pemposisian yang diingini oleh pengurusan kepada pembeli-pembeli yang disasarkan. Okey, kecekapan pemposisian ni dia melibatkan sejauh mana objektif pemposisian pengurusan dicapai dalam pasaran sasaran. Peruncit khusus mungkin akan mempunyai keluasan produk yang lebih kecil daripada kedai barangan umum. Ini kerana produk mereka mempunyai tumpuan yang sangat tipis dan sempit. Corporate connection. Corporate connection adalah bermaksud hubungan corporate. Corporate connection menyediakan para pemimpin perniagaan global pengaturan yang ideal untuk menghasilkan hasil yang luar biasa dan terukur melalui peluang rangkaian eksekutif. Rancangan pemasaran bukanlah alat yang berdiri sendiri. Ia mesti dihubungkan dengan rancangan strategik syarikat dan disokong oleh bidang fungsi lain. Contohnya, satu company ia menyertai corporate connection untuk mengembangkan hubungan perniagaan.
mendapatkan akses ke peluang pengembangan profesional yang maju dan untuk mengambil bahagian dalam kumpulan penasihat rakan sebaya. Model ini terbukti company membantu eksekutif membina hubungan strategik dan taktikal melalui persekitaran yang berstruktur dan menyokong yang terdiri daripada eksekutif perniagaan lain yang berjaya. Okey, rancangan berkaitan pemasaran juga merangkumi seperti jualan, sale. Perjualan kita perlu meletakkan objektif, taktik, sasaran, pengguna dan potensi. Untuk meletakkan matlamat jualan dengan tepat dan memikirkan bagaimana cara mewujudkannya, tujuan yang perlu sertakan dalam rancangan jualan perlu relevan dengan keperluan pelanggan. Okay, yang kedua, advertising dan promotion. Sebuah company harus mendedahkan perniagaan mereka melalui media seperti di TV, radio ataupun laman web. Dengan melalui promotion pula, sebuah company harus membuat mengadakan penjualan ulang tahun, menggunakan kupon, membuat iklan dan menawarkan promosi beli satu percuma satu. Promosi dengan keuntungan daripada hasil promosi untuk mengira pelanggan pelaburan. Okey, yang ketiga, marketing research. Rancangan penyelidikan pemasaran adalah dokumen yang berisi maklumat mengenai potensi pasar. Ia juga akan membincangkan berbagai cara penyelidikan pasar, pemasaran dan instrumen kajian yang digunakan untuk mengembangkan rancangan tersebut. Pricing, harga dari rancangan pemasaran melibatkan pemasaran, bagaimana menentukan harga produk. Harga perlu kompetitif tetapi masih membolehkan anda mendapat keuntungan yang berpatutan. Yang terakhir, customer service. Perkhidmatan pelanggan adalah pertemuan peribadi dengan pelanggan sama ada di telefon, email ataupun secara langsung. Layanan pelanggan yang baik membuatkan pelanggan merasa istimewa. Ini dapat menarik lebih ramai pelanggan dan kesetiaan pelanggan di perniagaan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyafina binti Karizam. Hari ini saya ingin membentangkan tentang corporate direction, iaitu arah corporate. Arah corporate ada 3, iaitu penyata misi, falsafah corporate dan juga matlamat corporate. Yang pertama sekali ialah penyata misi, iaitu mission statement. Penyata misi adalah pernyataan ringkas mengapa dan organisasi itu wujud dan jenis produk atau perkhidmatan yang disediakan. Seterusnya ialah pernyataan misi yang baik. Pernyataan misi yang baik dan berkesan mestilah pernyataan yang jelas dan konsisten mengenai strategi perniagaan anda. Seterusnya, setiap usahawan harus menulis pernyataan misi sejak awal kerana mereka menyediakan kerangka dan tujuan pekerjaan. Seterusnya ialah 3 bahagian penyata misi, iaitu pasaran utama, halayak sasaran. Yang kedua ialah sumbangan, produk atau perkhidmatan. Yang ketiga ialah perbezaan, apa yang menjadikan produk itu unik, mengapa pelanggan harus membelinya berbanding produk yang lain. Yang kedua pula ialah corporate philosophy, iaitu falsafah corporate. Falsafah corporate menyatakan nilai syarikat anda dan nilai yang ditawarkan produk dan perkhidmatan kepada halayak sasaran anda. Selain itu, falsafah industri perhotelan pada dasarnya berkaitan dengan melayani orang. Falsafah berasaskan perkhidmatan yang kuat yang ditunjukkan secara konsisten oleh perkhidmatan dalam usaha mereka untuk mencapai kepuasan pelanggan dan kejayaan perniagaan. Yang ketiga pula ialah corporate goals, iaitu matlamat corporate. Tujuan corporate adalah sasaran yang ditetapkan oleh organisasi sebagai hasil yang spesifik dan dapat diukur yang ingin dicapai untuk mencapai misi dan objektif corporate-nya. Seterusnya, matlamat perusahaan yang baik. Matlamat ini ada 6. Yang pertama ialah matlamat perniagaan jangka pendek. Yang kedua, meningkatkan bahagian pasaran. Yang ketiga, meningkatkan jangkauan masyarakat. Yang keempat, mengekalkan keuntungan. Yang kelima, meningkatkan peratusan perjualan yang dibuat dengan produk baru. Dan yang keenam ialah melabur dalam pengurusan kualiti. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang contoh matlamat strategi. Contoh matlamat strategi ini ada 5. Yang pertama ialah mencipta dan melancarkan produk baru. Yang kedua, memperoleh kedudukan pasaran. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan pendapatan. Dan kelima, meneroka segmen pelanggan baharu. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang 3 jenis matlamat, iaitu yang pertama sekali ialah proses, yang kedua ialah prestasi dan ketiga adalah matlamat hasil.
Selamat pagi, nama saya Krista Chu Mei Ling. Nombor kad matrik saya 19 DRT 19F1004. Okey, so sekarang saya akan terus sambungkan dengan analisis persekitaran. Okey, so analisis persekitaran adalah salah satu proses yang memeriksa semua komponen dalaman atau luaran yang mempunyai pengaruh terhadap prestasi organisasi. Okey, lepas tu komponen dalaman menunjukkan kekuatan dan kelemahan entiti perniagaan, sedangkan komponen luaran mewakili peluang dan ancaman di luar organisasi. Okey, so untuk melalukan analisis persekitaran, aliran maklumat yang berterusan diperlukan untuk mengetahui tindakan terbaik. Okey, perancangan strategi menggunakan maklumat yang dikumpulkan dari analisis persekitaran untuk meramalkan trend untuk masa depan. Okey, maklumat tersebut juga dapat digunakan untuk menilai persekitaran operasi dan menetap tujuan organisasi. Seterusnya, kita tengok analisis faktor persekitaran. Okay. So, ia menilaikan dan merangkum 4 faktor makro persekitaran termasuk macam politik, ekonomi, sosial demografi dan teknologi. Okay. Faktor-faktor ini mempunyai kesan yang besar terhadap persekitaran operasi perniagaan, menimbulkan peluang dan ancaman kepada syarikat dan semua persaingannya. Okay, so first kita tengok faktor politik dulu. Okay, so faktor politik adalah faktor dalam lingkungan perniagaan tertentu. Okay, macam contoh faktor politik ya, macam ada halangan perdagangan antarabangsa, lepas tu perubahan peraturan pemerintah, lepas tu dasar percukaian dan undang-undang pekerjaan, risiko politik khusus negara dan lain-lain. Okey. Lepas tu, faktor politik dalam persekitaran makro dapat menggekang operasi organisasi dan memperkenalkan peluang dan ancaman kepada syarikat. Kedua ialah faktor ekonomi. Okay, faktor ekonomi adalah perkara yang mempengaruhi ekonomi makro seperti macam kadar faedah, inflasi, kadar pertumbuhan produk dalam negeri kasar. Okay, so seperti faktor ini boleh memberikan pelbagai kesan kepada perniagaan. Okay, sebagai contoh, kadar pertukaran yang rendah mengurangkan ancaman dari pesaing asing dan mewujudkan peluang di luar negara. Apabila inflasi berlaku, ia akan merosakkan ekonomi menjadikan masa depan kurang dapat diamalkan bagi syarikat. Okay, so ketiga ialah faktor sosial demografi. Adalah kependekan dari faktor sosial dan demografi yang menyangkut demografi penduduk dan ciri-ciri pelanggan sasaran syarikat. Okay. So contoh faktor demografi sosial merangkumi macam perkembangan populasi, peringkat pendidikan, kesedaran dan trend kesihatan. Okay, so kenapa macam ni? Okay, saya bagilah contoh. Okay, so jika sebilangan besar populariti menganggap merokok sebagai aktiviti yang berbahaya bagi kesihatan fizikal, maka permintaan untuk rokok dan tembakau dapat menurunkan dengan ketera dan dengan itu mempengaruhi keuntungan perniagaan tersebut. Okay, so keempat ialah faktor teknologi. Okay, so pada zaman sekarang, faktor teknologi menjadi semakin penting bagi banyak perniagaan dalam beberapa tahun kebelakang ini. Okay, so kita tengok contoh faktor teknologi. Okay, so merangkumi macam pelaburan, penyelidikan dan pembangunan, lepas tu kemajuan saintifik, teknologi baru muncul, penyebaran teknologi. Okey, so faktor teknologi ini mempengaruhi ketinggian halangan untuk memasuki industri dan membentukkan semula struktur industri. Okey, so selain itu ialah analisis persaingan. Okey, so analisis persaingan juga ada 3. Okey, pertama ialah senaraikan persaingan utama yang ada di hadapan syarikat anda. Okey, so kita kena senaraikan, listkan semua company yang ada sekarang di pasaran. Okey, so lepas kita list, kita senaraikan, kita barulah tahu ada berapa persaingan yang kita ada. Lepas tu, kedua, kita pun akan mengetahui mana syarikat yang paling hebat, lepas tu dan paling lemah di pasaran ini. Yang lepas tu kita akan tahu pasaran yang mana yang berada di depan dan syarikat yang mana ada di depan dan syarikat yang mana akan ada di belakang. Okay, so kedua ialah senaraikan persaingan baru. Okay, so pada zaman sekarang ini banyak company, syarikat-syarikat baru dibuka tak lama. So kita pun kena senaraikan buat research mana company yang baru yang dikeluarkan dan bila mereka yang dikeluarkan syarikat-syarikat tersebut ni semua. Okay, so ketiga ialah huraikan kekuatan dan kelemahan daya saing utama setiap persaingan. Okay, so selepas kita cari setiap syarikat persaingan, so kita kena senaraikan apa kekuatan dan kelemahan mereka dan apa strategi mereka yang tengah gunakan. So barulah kita boleh tahu kelemahan dan kelemahan dan kekuatan dan kita baru tahu produk kita kena macam mana berada di pasaran ini. Okey.
di samping itu, yang ialah poin ketiga, okey, ialah trend pemasaran. Okay, so kita kena pantau trend pelawat, trend kompetitif, trend industri berkaitan dan lain-lainnya. Okey, so sebagai contoh, kita kena tahu trend-trend yang ada di pasaran pada masa kini. Sebab trend ni dia akan setiap kali akan diubahkan, akan up latest lah, akan ada the latest one. So kita kena tahu trend-trend yang terbaru, barulah kita tak akan dilamakan je. Lepas tu nanti kalau dilamakan kita akan macam outdated lah kita panggil je. So kita kena tahu strategi, kita kena tahu macam masa pelawat datang, oh dia punya sekarang punya trend yang pelawat tu macam mana. Lepas tu kita punya persaingan tu, kita punya kompetitif tu, okey, kita kena tahu, oh mereka ada guna apa trend baru tak, apa strategi baru tak, mereka ada apa kekuatan baru ke, kelemahan baru ke, dan industri ni dia punya trend baru tu apa, macam trend makanan. Okey, maybe macam masa kini lebih orang lebih suka makan flavor macam ni, so maybe company kita boleh keluarkan flavor ni untuk ke pasaran. Okey, so sekian, terima kasih. Saya akan pass ke saya punya group member yang seterusnya. 19F1008. Okey, saya akan sambung. Nombor 4 ialah potensi pasaran. Potensi pasaran harus dilihat sebagai jumlah permintaan yang tersedia untuk produk Frima dalam pasaran geografi tertentu pada harga tertentu. Nombor 2, berikan anggaran jangkaan potensi pasaran untuk setiap produk utama dalam bentuk wang seperti ringgit dan dalam unit seperti bilik, malam atau penumpang. Okey, persekitaran pemasaran syarikat merupakan beberapa faktor dan kuasa di luar pemasaran yang akan mempengaruhi keupayaan pengurus atau organisasi dalam membangun dan mengekalkan perniagaannya. Persekitaran pemasaran ini memberikan peluang dan ancaman kepada syarikat. Persekitaran pemasaran ini terdiri pada persekitaran makro dan persekitaran makro. Pemasaran makro ada kaitan dengan apa saja mulai dari proses pengeluaran tertentu sehingga keseluruhan operasi organisasi. Sebaliknya, pemasaran makro berkaitan dengan cara proses pengeluaran dihubungkan dengan pengguna dan tingkah laku pembeli pada tahap global. Dan nombor 5 adalah penyelidikan pemasaran. 1. Maklumat pasaran makro ialah trend industri, trend sosial ekonomi politik, maklumat kompetitif, data pelanggan di seluruh industri. Dan nombor 2, maklumat pasaran makro. Maklumat tetamu, maklumat perkhidmatan produk, analisis produk, produk baru dan pengujian, kajian harga, keberkesanan, promosi, iklan. Okay, nombor 6, tindakan yang diinginkan. Nombor 1, senaraikan. Kita harus senaraikan dan terangkan jenis maklumat pemasaran makro dan makro yang diperlakukan secara berterusan. Nombor 2, kita harus senaraikan dan terangkan jenis penyelidikan pemasaran yang diperlukan sekali sahaja tahun. Persekitaran makro, perantaran pemasaran atau yang biasa dikenali sebagai orang tengah, merupakan pihak yang terlibat dalam membantu Frima mengeluar promosi, pengedar dan menjual produk mereka kepada pengguna. Persekitaran makro pula, demografi adalah satu bidang yang mengkaji tentang populasi manusia berdasarkan saiz, ketupatan, lokasi, usia, gender, ras, pekerjaan dan lain-lain statistik. Perubahan dan ciri demografi sesuatu populasi akan mengubah gaya hidup dan seterusnya penggunaan produk. Kejayaan sesuatu perniagaan bergantung kepada kebijaksanaan pengurusan pemasaran sesebuah organisasi. Mereka memerlukan bantuan daripada pihak lain yang berada di dalam persekitaran makro untuk menyempurnakan tanggungjawab mereka. Jadi, pembincangan daripada kami. Sekian, terima kasih.